Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pelajar boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Selamat pagi Adam. Okey. Rumah ya? Di rumah? Ke di sini? Semua kat rumah? Madam. Tak jauh ke? Ada yang jauh tak? Jauh. Sejauh mana? Mana Intan lah? Intan sahut. Intan dekat mana tu? Kedah. Kedah. Balik juga Intan. Seminggu kan? Sampai ke seminggu? Khamis, Jumaat, Sabtu. Isnin. Tak sampai sebab Rabu dah kena gerak. Betul juga Oh, tapi Intan balik sebab apa? Sebab semua balik. Kan Intan? Kantin pun tak ada kan? Ada juga yang jauh. Saya ingatkan kot. Maknanya asrama ni, maknanya yang tinggal tu hanya pelajarnya apa? Yang itu ke? Yang kuarantin? Dia orang je tinggal kot. Ke tak ada? Yang kuarantin pun dah balik juga. Ada. Sekejap Alah, seminggu ya. Sebab lepas ni pelajar-pelajar tak ada cuti dah. Maksudnya cuti raya je nanti. Mana puasa pun kat sini kan. Itulah sebab dia bagi pelajar balik. Okey, mana pen? Okey, hari ni kita nak sambung buat tutorial. Tempoh hari pada kelas minggu lepas kita dapat buat sikit lah. Okay, kita dapat buat sikit. So, saya akan buka balik tutorial yang saya bagi dalam grup WhatsApp kita. Saya akan share screen kat sini ya, sekejap. Okey. Sekejap saya confirmkan dulu dengan kelas. Latihannya ni kita dah buat ke belum? Express in DBM for the following power levels. Yang ni kita dapat belum kelas? Yang nombor 1. Ada yang ingat? Dah dibuat ke belum? Dah buat dah. Dah okey. Saya keliru dengan kelas radio 3B. Sebab saya tahu ada salah satu kelas yang saya tak hari tu kelas tak sempat buat ini. Okey, so maksudnya yang ni dah 3B belum. Okey, jadi yang ni dah. Okey, yang bawah ni okey, yang ni tak yang ni belum buat saya rasa kan. Okey, saya tunjuklah sekejap macam mana nak kira. So calculate the power gain in dB of the circuit below. Jadi dia bagi kita maklumat P in ataupun input power, dia bagi kita maklumat output power, dia minta kita kira power gain. Okey, jadi formula A P sama dengan 10 log Okey, P out dengan P in. Okey. So jadinya 10 log. Okey, nilai P out 1.3. P in tadi 27 mili. Okey. Kita tekan calculator sama-sama, kita tengok value atau jawapan ya untuk power gain bagi soalan yang kedua ni. Jadi P out tadi sekali lagi check 1.3, okey, bahagi dengan 27 mili. 1.3 27 mili log sekali 10. Okay. Jadi yang ni kena hati-hati ingat ya. So kalau power gain 10 log. Okay, 10 log. Jadi jawapan akhir yang saya terima kat sini yang saya dapat 16.83 unit dB. Okay, cuba cek sama tak? 16.83 unit dB. 3.27 mili log answer kali 10. Okay, 16.83 dB. Okay, cuba kelas saya tengok sama tak?
Boleh dapat tak? 16.83 dB. Boleh kelas? Kak Yaya. Sekejap kelas. Dah jawab okey ke tak tu? Tak dengar. Dapat ke 16.83 dB? Dapat Dapat. Okey. Kejap Kak Yaya. Kak Yaya. Ni Cik Saleh bagi maklumat. Banyak pelajar radio LI pun kena COVID. Ya. Dia baru radio. Dia minta data untuk setiap jabatan. Pelajar LI kena COVID. Bukannya pelajar dalam mungkin yang kat luar. Kat universiti. Ni untuk radio je. Nanti mungkin dia akan kumpul semua universiti apa semua. Sebab dia ada buat apa PPI buat senarai apa tu macam isi list form this one apa tu kan. Kalau hospital ada yang kilang apa semua. Kesian. Bukan budak dalam ni, kat luar pun terdedah. Sebab tu diorang ni tak nak ambil kat LI. Okey, habis. So kita pergi kepada tutorial dalam kertas ya. Dalam okey. Yang ni saya ingat kita buat sebab awak kata tadi soalan tadi buat. Kan saya tak padam tadi. Okey, yang ni kita dah buat pada kelas yang minggu lepas. Kita buat, kita cari board plot atau frekuensi respon yang mana nilai voltage gainnya tidak diberi dalam unit dB. Okey, yang ni kita dah selesaikan. Okay, kita nak buat yang satu lagi. Okey, kita buat soalan ni bawa ke atas ya. Jadi kita buat yang ni pula sekarang. So, soalan yang sama, FDB, cut off frekuensi bahagian low, high cut off frekuensi dan juga bandwidth. Okey, jadi soalan yang sama macam yang tempoh hari cuma gambar kali ni gain, voltage gainnya dalam unit dB. Okey, jadi saya copy gambar ni buat ke sebelah kejap. Okey. Jadi cuba bacakan, cuba tengok graf ni dulu kan. Bila dapat je graf frekuensi respon atau buat plot, pertama kita check pada part CY. Jadi kita check dekat sini ada value gain dalam unit dB. Okey. Seterusnya bacakan AV max. Okey, berapa value AV maximum? Ya. Ada tak masuk. Okey. Mana saya punya gambar? Okey. Awak tahu tak pelajar? Bukan awak semua balik kantin tak buka. Dengan kantin cikgu suka dia tak buka. Belum sarapan lagi. Okey. Jadi bacakan AV max. Okey, untuk graf ni berapa nilai AV max. Jadi kita pergi pada amplitude atau bahagian B peak, kita tarik ke tepi. Okey, saya guna pembaris ni sepatutnya kita tarik ke tepi. Okey, jadi saya dah dapat line-nya. Jadi bacakan ni. Berapa nilai voltage gain dalam dB. Berapa kat sini? $15. Okey. Sekejap kita semakkan.
kita check. Okey, jadi kalau tengok dekat sini dia bagi maklumat dekat bahagian paksi Y 0 hingga 10. Jadi nampak jarak ni garisan ni ada 10 garisan dekat sini. Jadi betul lah tiap-tiap satu senggatan ini nilainya 1. Jadi sekarang kat sini 10, ni 11, 12, 13, 14, 15. Okey, jadi betul jawapannya. So kita tulis AB Max sama dengan 15. Jangan lupa tulis unit DB. Sebab kali ni ada unit DB. Okey, kemudian kita nak cari AB Mid. Okey, jadi berapa nilainya? Gila. Kalau dalam DB kita kena buat apa kelas? Okay, kalau kita dapat value AB Max dalam DB, kita patut buat apa? Tolak 3, betul. Kalau yang tadi, yang latihan sebelum ni, tanpa unit DB kita kali 0.707. Okay, jadi sekarang saya perlu tolak dengan 3. Pelajar pun perlu tolak 3. Jadi kita dapat 12 desibel. Okay, AB Max sekarang 12 dB. Jadi kita pergi pada graf, kita tanda dekat mana berlakunya cut off frekuensi. So 12 tadi titiknya di sini. Jadi kita ambil baris, kita garis hingga kena kepada kedua-dua cerun tadi. Okey. Jadi kawasan bersilang antara cut off frekuensi lain merah dengan signal tadi yang lain hitam, pelajar saya tandakan. Okey. Okay, yang mana titik persilangan tadi tu kita turunkan ke bawah. Okey, jadi yang ini ialah bacaan FCL, yang di bahagian belakang ini adalah bacaan FCH. Sakit sekejap. Tak apa, saya tanya dulu ya. Okey. Susahlah, tak ada pembaris, saya nak tegak. Okey, kalau lihat dekat sini, FCL mudah, kita boleh terus dapat bacaan. Kalau tengok dia jatuh atau turun pada nilai 10 Hz. Jadi saya akan tulis FCL sama dengan 10 Hz. Okey, macam mana pula FCH? Okay, kita tengok sama-sama FCH. Jadi FCH ni kalau pelajar saya tengok, dia tidak berada pada betul-betul jatuh pada garisan mana-mana garisan yang ada nilai lah, yang boleh kita terus directly baca. Okay, jadi dekat sini kalau kita check kedudukannya, okay, dia pada kalau tengok yang pertama ni 10,000, ni 20,000, sini 30,000. Jadi bermakna nilainya antara 20,000 ke 30,000. Okey, antara 20 ke 30,000. Ataupun saya padamlah garisan saya ni, lagi senang macam tu ke ya, kita padam. Okey, boleh ambil pembaris, awak letak pada skrin laptop ni. Okey, lepas tu awak agak. Okay, kalau saya ambil pembaris, saya tanda dekat sini. Sekarang ni saya nampak dia bukan separuh. Dia lebih lagi daripada separuh. Okey, kawasan yang saya tanda pangkah ni, dia bukan separuh. Maksud saya dia bukan 25,000. Dia lebih daripada nilai 25,000. Maksudnya dia menghampiri ke 30,000 ni lah. Okey, jadi kalau dapat kedudukan titik begini, pelajar bila you dah kenal pasti dia lebih dari separuh, you boleh pilih 27,000, 28,000 atau kita tengok sini kalau saya sekarang saya letak, kalau saya lihat dia nampak pada kedudukan 28,000. Okey, katalah sekarang ni saya letak dia 28,000 Hertz, atau you nak letak dia dalam 28K kilohertz pun boleh. Okey, jadi kalau katalah pandangan awak, awak kata saya rasa dia 27,000, ataupun ada satu bahagian lagi mungkin ada pelajar kata saya rasa dia 29,000. Okey, untuk yang tak tepat begini kelas, biasanya dekat skema pemangkahan, andai kata jawapan dalam skema 28,000, biasanya dia ada plus minus 1. Plus minus 1. Maksudnya orang yang pilih 27,000 pun betul, orang yang pilih 29,000 pun betul. Tapi orang pilih 26,000 memang tak termasuk dalam senarai. Okey, jadi you tengoklah betul-betul kat sini, memang jelas nampak dia lebih separuh.
Cuma kita nak letak dia 27, 28, 29. Jadi saya pilih 28,000. Okey. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5. 10,000, 20,000, 30,000. Okey, saya pilih 28,000. Jadi bila kita dah dapat FCL, dah dapat FCH dekat sini. Okey, kalau tadi you pilih 27, 27 tak ada masalah 29, 29 tak ada masalah. Okey, seterusnya kita cari bandwidth FCH tolak dengan FCN. Ikhlas. Jadi apa saja nilai yang pelajar saya letak dekat FCH tadi, okey, tapi dalam range answer yang kita beri nilai ya. Okey, so letak di sini 68,000 tolak FCL 10. Okey, jadi saya tolakkan. Kalau tadi ada yang letak 27,000, so jawapan awak 27,000 tolak dengan 10. Tolak 10. Okey, jadi saya dapat dekat sini 27990 Hz. Okey, atau nak letak dalam kilo pun boleh, 27.99 kilo Hz. Mana-mana pun boleh kelas. Okey. Jadi dah siap. Okey, boleh tak kelas yang ni? Boleh ya? Okey. So nanti kat sini memang adalah sesekali memang keluar soalan beginilah yang dia turun, dia tak kena pada mana-mana garisan, kita kena buat estimate kita sendiri, kita lihat. Tapi kadar estimation kita nak buat tu lihat kalau dia lebih, you kena tentu dulu dia separuh atau kurang separuh, lebih separuh. So kalau kata lebih, tengok pula dia hampir sangat ke tidak dengan titik yang terakhir tu, yang 30,000 tadi lah. Jadi dekat situ tu yang kita nak buat anggaran nilai yang paling tepat. Okay, saya tak kata, saya tak cek skemanya ni. Tapi kalau lihat kat sini, dia letak 28 boleh, 27 boleh, 29. Sebenarnya 29 nampak jauh sangat daripada sini. So 27, 28 tu. Kalau saya lihat dia pandang, saya pandang 27, 28. Okay, lebih tepat. Okey, habis untuk soalan frekuensi respon. Okey, dia tanya sampai bandwidth dia kat sini. So, you dah jawab 1, 2, 3, 4. Okey, semuanya pelajar dah jawab. Jadi yang bawah kita dah merasa buat yang tanpa unit dB, yang atas kita dah buat voltage gain dalam dB. Jadi nanti keluar memang keluar. Test 1 final memang keluar frekuensi responnya. Okay, soalan dia samalah FMA, cut off frequency, bahagian low, bahagian high, bandwidth. Cumanya yang membezakannya nanti bentuk graph, okay, signal yang dia beri tadi, okay, dalam dB ataupun tidak, okay, bentuk graph tu tadi, okay. Sebab berbeza bentuk graf, berbeza data di tepi, okay, berbeza unit dekat sini dB atau tidak, berbezalah nanti bahagian ataupun kawasan yang bakal kita tandakan line cut off frequency tadi. Okay, jadi sebab tu tak kisahlah bentuk macam mana bukit ni pun, okay, jadi tengok kalau dalam dB perlu buat apa, kalau bukan dalam dB pelajar saya perlu buat apa. Okay, so habis yang ni kita pergi kepada soalan. Okay, ini jadi revision lah. Kita sebenarnya dah pernah buat dekat dalam slide. Okay, latihan ni dalam slide cuma nilai lah kot ya. Saya pun tak pasti sebab soalan-soalan yang awak buat bersama-sama dengan saya dalam tutorial 1 ni ialah soalan-soalan past year paper. Memang saya ambil beberapa sampel sebagai latihan lah. Okay, sebagai apa tu, rujukan juga, maknanya bentuk-bentuk soalan bagaimana sebenarnya. Okay, jadi yang bawah tadi selesai. Okay, mana you boleh ikut, you boleh buat. Itulah juga bentuk yang you bakal dapat nanti. Kita pergi pada soalan A dengan B, kita mula dari A ni. So kalau you tengok sini, electronic component has internal resistance 50 kilo ohm. It operate at frequency 1 MHz. Determine noise voltage VN, generate at temperature 30 degree Celsius. Jadi tengok dekat sini dia thermal noise voltage VN. Okay, jadi kita kena ingat balik apa formula VN. Saya copy soalan sekejap ya. Okay, jadi formula VN, okay, tempoh hari VN sama dengan 4 kuarter baru kan, yang saya bagi tahu hari tu 4 KTBR.
Punca kuasa 4 K T P R. Okey. Jadi kena ingat nak guna formula ni temperature T dia mesti dalam unit Kelvin, tapi tengok dekat sini dia bagi dalam Celsius. Jadi pelajar saya kena tukar. So temperature 30 Celsius tadi tambah 273. Jadi 303,730 jadi 1. 3. Jadi temperature sekarang 303 Kelvin. Okey, untuk yang pertama ni kelas 303 Kelvin. Okey, jadi kita dah boleh masukkan dalam formula. So, punca kuasa sama dengan, so 4 saya tulis 4. Okey, siapa ingat ni nilai constant untuk K? Siapa ingat nilai constant K? Okey, 1.38 kali 10 kuasa negatif 23. Okey, terima kasih. Jadi betul ya, 1.38 kali 10 kuasa negatif 23. So temperature tadi nilai baru yang kita dah kira 303. Okey, B bandwidth yang dalam unit mega, dalam unit hertz tadi, so 1 mega. Okay, lagi kita ada apa? Resistor 50K. Jadi soalan ni tak susah pun sebenarnya. Cuma bila dapat, pastikan tukar dulu temperature dan ingatlah apa ni constant value ni. Jadi terus masuk nilai. Okay, jom sekarang kita calculate dan jangan lupa tekan akhir sekali punca kuasa. Kita simak jawapan akhir. Satu, tiga, yang saya dapat 28.92 microvolt. Okey, cuba tengok sama tak. 28.92 microvolt. Hello. Ya, Assalamualaikum. Dah check out? Okey. Inilah kita nak beritahu. Okey, kejap. Dia sebelah je orang ni tu. Mana? Boleh kelas? Dapat ke 28.92 tu? Dapat medium. Dapat. Okay, good. Okay, tak adalah lupa. Masih okey lah. Walaupun minggu lepas dah rehat sekejap. So boleh masih ingat. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Yang ni kita dah revision semula macam mana nak calculate thermal noise voltage. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya ni berkenaan dengan noise current. Saya copy soalan. Copy satu. Okay, calculate the noise current IN produced by capacitor operating at 15 MHz when passing a 12.5 mA of total DC current. Jadi formula untuk cari IN atau noise current 2EIB. Okay, unit dia nanti ampere. Okay, jadi 2 kali 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Okay, check kalau salah bagi tahu. So I 12.5 mili, jangan lupa. Okay, kali dengan frekuensi bandwidth 15 mega. Okay, tekan kalkulator. So biasanya unit yang kita dapat untuk noise current femto. Okay, ingat 10 kuasa negatif 15 tu femto. Okay,
Saya dapat dekat sini 60, 10 kuasa negatif 15 femto amps. Okay, FA. Okay, kita check sama tak. Betul. Okey, terbaik. Okey, 60, 10 kuasa 15 tu femto. Saya benda barulah. Femto ampere. Okey, good. So selesai. Okey, kita selesai. Kita buat balik revision berkenaan dengan noise current. Okey, kita angkat lagi soalan ni. Kita pergi pada page 1. So page 2 ni kalau saya check balik sekejap ya. Saya tengok ni semua clear. Kita dah buat sama-sama. Okey, ni dah. Okey, kita pergi ke bahagian yang pertama. Okey, ada sikit je lagi dekat sini. Kita mula dengan soalan di atas lah. So refer to figure 1 atau figure below. So jadi kalau saya tengok dekat sini, kita diberi satu sistem. Okay, kenapa sebut sistem? Sebab di dalamnya ada beberapa signal. Okay, jadi signal yang pertama 13 dB gain 13 dB, kemudian kita ada gain lagi 3 dB, kita ada loss atau attenuation sebanyak negatif 7 dB, kemudian kita ada gain semula sebanyak 4 dB. Okay, jadi tengok input dengan output dekat sini. Okay, kalau tengok sini input power, yang keluar output power. Jadi cerita gain ini ialah berkenaan dengan power gain. Jadi terpulang. Kalau contoh the whole system nanti dia bagi kat sini VI, VO, maknanya output power, output voltage, input voltage. Jadi calculation gain yang awak buat nanti ni ialah calculation untuk voltage gain. Kalau dia cerita tentang current, so calculation dekat sini berkenaan dengan I ataupun input current, output current. Jadi kena check kiri kanan label dia apa. Kalau P, power. Okay. Jadi sekarang tengok soalan pertama, overall system gain in decibel. Okay, jadi dia minta total, AP total. So kita pergi ke sebelah sini. Saya rasa tak boleh copy. Kejap saya cuba. Control C, Control V. Jadi ke? Oh, jadi. Okay, kejap. Saya bawa soalan dia sekali. Okay, jadi kita diberi sistem. So jadi sekarang kita nak kira AP total. AP total atau AP overall sama je kelas. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, kalau apa ni, kita dapat sistem tadi, pertama awak kena check dia beri data, beri value signal dalam dB ataupun bukan. Jadi kalau dalam dB seperti yang sekarang, kita nak cari AP total, kita tambah semua jadi dB. Okay, jadi di sini AP1 tambah AP2 tambah AP3 tambah AP4. Okey. 1, 2, 3, 4 ya. So sebab 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi sekarang kita masukkan nilai. Kalau bukan dalam dB, kita kali semua. Jadi AP1 tadi 13 tambah 4, tambah 3. Okey, tambah lagi dengan 7. Bukan tambah, tolak dengan 7 tambah dengan 4. Okey, jadi 13 tambah 3 tambah dengan minus 7 dB dan tambah 4. Okey, kelas kira dapat berapa dekat sini, unitnya dB.
13. Okey, jadi kita letak 13 dB. Okay, kawan-kawan tadi setuju 13? Dapat sama tak? Ya. Sama. Sama Okay, 13 tambah 3, 16. 16 tolak 7. 9 tambah 4, 13. Okay, good. So 13 dB. Okay, kita nak pergi soalan yang kedua. So, biasanya lepas soalan kiraan AP total ataupun AP overall tadi diikuti dengan soalan contoh sekarang ni dia bagi nilai dia minta pelajar saya cari output power, diberi input power berapa. Kadang-kadang dia bagi nilai output, dia hilangkan nilai input. Salah satulah kelas maksud saya. Jadi kita tahu nak cari output power, kita perlu keluarkan dulu formula AP sama dengan 10 log P out bahagi dengan P in. Sebab dekat sini yang kita nampak perkataan out dan in. Jadi penting kat sini kalau dekat atas ni kiraan gain tadi tentang voltage. Jadi untuk soalan yang kedua pelajar saya kena tulis AV. Jadi AV kita tahu 20 log, 20 log. Kalau AI pun 20 log. Jadi dekat sini memang kena hati-hati. Power saja 10. Jadi kita tengok dekat sini dia minta kita cari output, diberi input 12. Saya isi 10 log P out, P in tadi 12 mili. Betul ke? 12 mili. Padahal baru sekejap tengok 12 mili. Okey, jadi AP ni nilai apa? Okey, AP tadi kan pelajar saya cari nilai AP total tadi dapat 13. Jadi AP yang di luar ini ialah nilai value overall power gain tadi. Jadi letak 13 tu dekat sini. Okey, seterusnya macam mana nak gerakkan? Mana satu dulu kan? Okey, nombor bulat 10 ni pelajar saya gerakkan ke kiri. Jadi 13 bahagi 10 jadi dekat sini dapat 1.3. Jadi yang ni tinggal log P out bahagi dengan 12 mili. Okey, kelas seterusnya saya nak gerakkan log. Log ni log apa? Log 10 sebenarnya sini. Okey. Kalau tak tulis memang kat sini log 10. Okey, jadi sekarang log 10 ni kelas. Saya nak gerakkan ke kiri. Jadi log 10 kalau gerak ke kiri dia akan jadi 10 kuasa 1.3. Okey, jadi yang tinggal sebelah kanan P out bahagi dengan 12 mili. Itu je yang tinggal belah kanan. Okey, seterusnya 12 mili. Pelajar saya tengok dekat sini bahagi, bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Ini 10 kuasa 1.3 darab dengan 12 mili. Akhirnya you dapatlah nilai P out berapa. Kita tekan kalkulator. So kuasa 10 kuasa 1.3 kali 12 mili, so P out dapat berapa. Kosong. Okey, tak apa. Sekejap ya. Tunggu. .24 unit apa tu? Watt je lah ya? 0.24. Okey, 10 kuasa 1.3 kali dengan 12 mili. Okey, abang dapat 0.24.
betul-betul. Ataupun kita letak dalam mili juga 239.43 miliwatt. Okey. Kalau saya tengok jawapan abang tadi pun betul juga 0.24 watt. Boleh, mana-mana pun boleh. Okey, sebab abang baca, saya pun tak ada skema. Jadi bila saya buat, pelajar saya kongsi jawapan, kita dapat sama, boleh. Maknanya kita yakinlah jawapan ni dah betul dah sebenarnya. Okay, tapi kita ada juga cara nak check. Maknanya kalau pelajar saya sendiri jawab soalan test, jawab soalan final, macam mana nak check jawapan? Okay, kita dah dapat nilai P out dekat sini. Pelajar saya boleh masukkan semula ke dalam formula asal. Okay, jadi masukkan balik AP sama dengan 10 log. Contoh tadi 239.43. Okay, 43 mili bahagi balik dengan 12 mili. Okay, kita tekan kalkulator. Okay, patutnya kita dapat balik berapa? 13 lah tadi kan? Okay, kita tengok betul tak? Dapat 13. Okay, saya dapat pada kalkulator 12.999. Okay, jadi betul lah dapat 13 dB. Okay, jadi kita dapat balik nilai yang asal. So ini cara awak boleh buat recalculate balik untuk tengok betul tak dapat 13 dB. Jadi dia tally dengan jawapan yang awak dapat di hadapan di kelas. Jadi yakin you nak submit paper, awak tahu jawapan yang awak sertakan tadi betul semuanya. So biasanya untuk soalan ni markah dia 5 ke 6. Memang besar. 5 ke 6 markah. Okay, jadi okey lah. Ini betul. Okay, untuk yang pertama betul. Untuk soalan yang sistem ni, dia memang datang pair macam ni. Okay, yang pertama dia akan minta calculate overall system. Kemudian dia akan minta pelajar saya cari bahagian output atau bahagian input gain tadi. Okay, dia memang soalan datang pair begini. Cuma hati-hatilah kalau dia bercerita tentang voltage gain. Jadi formulanya nanti AV 20 log. Yang tu je part yang selalunya pelajar jadi mistake. Tetap letak 10 ataupun power gain pun tetap letak 20. Jadi kena hati-hati dekat situ lah. Okay, last kali. Soalan yang kecil ni. Okay, saya buat pergi sebelah sana. Sekejap. Control Alt, Control C. Okay. Baik, itu je yang ikut. Yang tak ikut lah. Boleh no. Tak boleh tak? Tak apa. Pelajar tengok betul-betul ataupun you ada buka kat handphone boleh refer juga kat sana. Okey, jadi gambar ni dia beri nilai di tengah-tengah ni ialah nilai voltage gain. Okey, sebab apa saya sebut voltage gain? Tengok bahagian depan, bahagian belakang, input voltage, output voltage. Jadi value dB kat tengah-tengah ni ialah untuk voltage gain. Kenapa negatif? Kita tengok balik bentuk diagram atau blok yang dia bagi ni petak. Jadi dia tunjuk dekat sini ada loss sebanyak negatif 2.2 dB. So dia bekalkan kita input, dia minta pelajar saya calculate output. Jadi soalan ni mirip macam nombor 2 tadilah. Cuma kali ni untuk untuk voltage. Okay, jadi saya akan bawa dia ke data ni 2.2 120. Okay. Kita kira dekat sini. Jadi formula voltage gain sama dengan 20 log PR bahagi dengan Bin. Formula mesti tulis dulu macam biasalah. Okey, jadi gain dia beri negatif 2.2. Dalam kotak tadi negatif 2.2. Okey, 20 log. So VR dia minta pelajar saya cari. Bin saya dah tak ingat. Saya kena tulis sebelah. So negatif 2.2 120 mili. Okey. 120 mili. Okey kelas. Jadi step dia nampak sama macam tadi. Ambil 20, gerak ke kiri. Kemudian log, gerak ke kiri. Lepas tu 120, gerak ke kiri. Akhir you dapat V out berapa. Okey, negatif 2.2 bahagi 20. Okey, bahagi dulu.
Dapat negatif 0,11. Jadi yang tinggal dekat sini log VR bagi 120 mili. Okay, log 10 kita gerak kiri dia akan jadi 10 kuasa negatif 0,11. Dekat sini VR bagi 120 mili. Okey. Seterusnya kita gerakkan 120 mili ke kiri, dia jadi darab. Okay. Kita tekan terus kat kalkulator VR sama dengan okay. Yang saya dapat kat sini ya 9315 milivolt. Jangan miliwatt pula, salah. Sebab kita tengah buat untuk voltage gain kan. So milivolt. Okey. Sama juga. Kalau nak tahu betul ke tak betul nilai VR aku ni, ambil balik VR ni, masukkan dekat sini. So 9315 mili bahagi 120 mili. Pelajar saya kalilah dengan 20 log ni. Okey, cuba lihat betul tak dapat negatif 2.2. Jadi dari situ pelajar saya tahu betul atau tidak betul jawapannya. Baru kita selesai kira tadi. Okey, kalau saya kira betul. Okey. Bukan betul lah, sama. Kita dapat balik negatif 2.2. Okey, pelajar dapat tak? 93.15 milivolt. Milivolt. Sorry. Dapat. Okey. Habis kat tutorial ni. Okey, ada apa-apa nak tanya kelas? Okey ke? Mana saya punya ni tadi? Soal apa ni? Awak makan apa hari ni? Pelajar saya makan apa? Mesti sedap-sedap kan? Sebab kat rumah. Kejap ya, so habis semua. Kenapa? Kan duduk rumah, kenapa belum makan? Okay. Kalau saya lah tak makan, kantin tak buka. Awak duduk kat rumah pun belum makan lagi. Terus tengah hari ya. Sama macam kat college. Kalau kat college pun makan tengah hari terus. Okay, jadi habis ya kelas. So hari ni memang saya nak buat tutorial saja. Sebab kita dah habis dah habis chapter 1 tempoh hari. Okey, jadi lepas pada ni esok patutnya kita ada satu sesi kelas lagi kan. Okey, tapi esok pun saya masih nak buat tutorial untuk chapter 1. Tapi tugasan esok saya bagi untuk pelajar saya buat sendiri. Sekejap lagi saya akan bagi link Classroom Google Classroom kita. Jadi saya akan upload dekat sana tutorial tambahan untuk chapter 1. Pelajar saya kena lengkapkan macam you dah biasalah kelas online so upload balik jawapan dalam PDF file. Maknanya dari sana nanti saya tengoklah. Jadi kawan-kawan yang tak ada dalam ni sampaikan juga maklumat. Kalau perlu sesama berbincang, bincanglah, tak ada masalah sebab dia latihan tutorial kan. Nanti bila kita masuk kelas yang minggu depan, nanti kita bincangkan, kita semak sama-sama jawapan untuk tiap-tiap satu tu. Jadi semua mesti hantarlah. Sebab esok memang waktu kelas. Jadi waktu tu waktu tutorial, jadi semua orang kena submit. Submit tu maknanya awak ada kelas dah buat latihan ya. Boleh ada nak tanya apa-apa? Tak seronok ke? Dah lah habis awal ni. Lepas ni bestnya esok buat latihan. Sebenarnya latihan tu awak nak buat kejap lagi pun boleh. Sekejap je sebenarnya. Kalau duduk sejam pun tak sampai. Tapi take your time lah. So submit bila? Sebelum awak naik. Maknanya sebelum 3 hari bulan sebelum 2 hari bulan lah. Saya letak tarikh 2 hari bulan.
Okay, tapi sebenarnya lebih kurang sejam awak cari masa duduk. Bila you rasa lapang nak buat, rasa dalam keadaan bertenang, okay, buat dan submit dah. So upload nanti dalam PDF ya, scan dalam PDF. Okay lah, kalau tak ada apa-apa nak tanya. Zohana ni jawab banyak tadi. Okay, kalau tak apa-apa, so terima kasih semua. So hadir kelas macam biasa walaupun berada kat rumah lah. Okay, jadi so jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.